اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yasir wa la tu'assir Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah yang baru daripada juzuk yang ke-30, daripada juzuk Amma. Iaitu surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Surah ini surah Makkiyah, ada 25 ayat. Surah Al-Makkiyah dan mengandungi 25 ayat. Insyiqaq dinamakan surah Insyiqaq, diambil daripada maksud ayat yang pertama, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izas samaa'u insyaqqat, apabila langit telah terbelah. Izas samaa'u insyaqqat, apabila langit telah insyaqqat, terbelah. Insyaqqat sama dengan makna infatarat dalam surah Al-Infitar. Izas samaa'u infatarat, apabila langit telah infatarat, terbelah. Maknanya lebih kurang sama. Jadi surah ini surah Makkiyah dan turun setelah surah Al-Infitar. Macam biasa surah Makkiyah ni lebih kepada penekanan tentang akidah. Keyakinan kepada Allah, keyakinan pada hari akhirat, keyakinan kepada Rasul sebagai utusan Allah, sebagai ikutan yang terbaik. Sebab tanpa akidah dibetulkan, tanpa akidah dibersihkan daripada unsur-unsur syirik, riak dan penyakit hati, maka manusia tak mungkin akan menjadi terbaik. Manusia tak mungkin akan maju ke depan, khususnya dari segi akhlak dan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah penekanan yang di peringkat awal dakwah Nabi SAW ialah penekanan dari segi akidah, bukan berkenaan dengan hukum hakam ataupun pasal pemerintahan, pasal pembentukan keluarga, nikah kahwin dan sebagainya. Okey, kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza apabila. Iza apabila. Beza iza dengan izan. Iza dengan is. Ini antara dua perkataan yang selalu kita jumpa dalam Quran. Kadang-kadang kita jumpa is. Wa iz qala Musa liqaumihi. Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Ada kita jumpa iza. Yang membezakan apa? Bila sebut iza, makna dia untuk benda yang akan datang ataupun benda yang belum berlaku. Jadi bila sebut iza, menunjukkan benda yang belum berlaku, benda yang akan datang. Adapun is untuk benda yang dah berlaku, benda yang lepas. Jadi iza ni akan datang, yang ni telah berlaku. Jadi daripada huruf kita boleh memahami maksud ayat, sama ada telah berlaku ataupun belum. Jadi kalau Allah kata wa iz qala Musa liqaumihi, ketika mana Musa telah berkata, mana cerita tu dah berlakulah.
Tapi bila Allah kata iza sama'un syaqqat, benda ni belum berlaku. Apa yang belum berlaku ni? Iza, apabila as-sama' langit. Ada dakwah kurang sikit. Ada merah. Ambil ni isi dakwah. Apabila langit insyaqqat telah terbelah. Langit telah terbelah. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu daripada ayat pertama? Allah nak bagi tahu bahawa pertama kebesarannya, kehebatannya. Sebab yang terbelah ni bukan buah durian. Bukan rumah, bukan pokok. Tapi yang terbelah ialah makhluk Allah yang paling besar, yang paling kuat, yang paling kukuh. Jadi kalau makhluk Allah tu paling kuat, paling kukuh, tak tahu dah berapa puluh ribu tahun kekal di atas 7 lapis, kemudian tanpa tiang dan sedikit pun tak cacat, tak kurang, tak retak, tiba-tiba terpecah. Menunjukkan apa? Kehebatan penciptanya dan kehebatan Allah yang juga Allah juga yang cipta, Allah juga yang hancurkan. Kita kalau nak pecah rumah kan, rumah bukan besar pun. Kadang-kadang 1 minggu masa. Itu pun perlukan tenaga yang lain dan perlukan alat. Perlukan kos, perlukan masa. Tapi untuk Allah pecahkan langit yang makhluk Allah yang kita nampaklah yang paling kuat, paling kukuh, Allah perlukan kun fayakun sahaja. Okey. Bila langit terbelah, satu, menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, menunjukkan apa? Berakhirnya kehidupan dunia. Langit bila dah pecah, itulah petunjuk yang paling jelas bahawa kehidupan dunia telah berakhir. Sebab langit dicipta untuk dunia. Langit dicipta untuk dunia. Bila kehidupan dunia berakhir, apa yang dicipta untuk dunia semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan kita tahu tak, langit ni asalnya daripada apa? Juga menunjukkan kebesaran Allah. Allah cipta langit daripada apa? Asal-asalnya. Air ke apa? Kalau ikut Al-Quran, nak tahu Allah langit berasal daripada apa? Bukan surah Fussilat. Ayat yang ke-11. Surah Fussilat ayat yang ke-11. Apa dia ayat permulaan? Summa astawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun. Kemudian wa qala laha walil ardi i'tiya qalata i'tiya taw'an aw karhan qalata atayna. Ini surah Fussilat ayat 11. Surah Fussilat surah yang ke-41 kan? Surah 41. Tu Nur Salwa dah bagi nombor surah. Ada orang minta saya bagi nombor surah. Ingat saya ni hafaz semua ke? Saya nak hafaz nombor ayat dengan nombor surah pun ambil masa. Okey. Cuba tengok.
Setelah Allah mencipta bumi, semua kemudian istawa. Istawa di sini makna apa? Menuju. Kalau selepas istawa ada huruf jar, ila, bukan makna bersemayam. Makna dia ialah menuju. Setelah Allah cipta bumi, Allah menuju ke langit. Ketika itu langit apa bentuknya? Wahya dukhan. Dia adalah dalam bentuk asap. Jadi apa kebesaran Allah? Allah boleh cipta langit 7 lapis yang besar, lebih besar daripada bumi, tanpa tiang dan begitu tinggi, dan dalam tempoh beribu tahun, berpuluh ribu tahun, yang asalnya daripada asap. Jadi sebenarnya kalau kita nak tengok kebesaran Allah, kalau nak kenal Allah, sebenarnya tak payah kita tengok langit pun. Kita tengok apa depan mata kita kalau kita suka tanam pokok kan. Cuba tengok pokok-pokok bunga yang kita tanam. Dalam rumah ke, di luar rumah ke. Asalnya tanah. Kemudian kita siram air, kita letak benih je. Tiba-tiba keluar. Keluar-keluar, batang. Kemudian, bunga. Kemudian, mungkin berbuah kan. Tapi bila kita korek tanah, batang pun tak ada, buah pun tak ada, rasa pun tak ada. Hanya ada tanah dengan air je. Jadi kehebatan Allah boleh menukar daripada tanah tanpa perlu apa-apa campuran. Tiba-tiba keluar warna hijau, tiba-tiba keluar warna kuning, tiba-tiba warna merah. Dan bentuk pokok pula berbagai-bagai. Ada batang besar, ada batang kecil. Bentuk daun pula berbeza. Ada 3 segi, ada bulat, ada bujur. Ya Allah. Bentuk bunga, bentuk warna pula berbagai-bagai. Asalnya daripada tanah. Begitu juga langit 7 lapis, asalnya hanya asap. Jadi cukup untuk kita kenal Allah dengan hanya berfikir tentang ciptaannya. Kemudian Allah kata apa? Bila langit telah terbelah, bila pecah, ada juga dalam tafsir ayat lain, langit pecah ni macam mana Allah jadikan dia pecah? Permulaannya. Ada mengatakan bintang sama bintang bertembung. Bila bertembung, meletup. Langit pun pecah. Ada juga dalam tafsir mengatakan Allah jadikan awan. Awan-awan tu nampak macam lembut. Tapi bila hari kiamat, Allah jadikan, Allah turunkan awan dari atas langit. Dan bila menghampak langit, langit terbelah. Allah sebut dalam surah apa? Bukan. Itu surah Ar-Rahman. Ini Allah pecahkan langit disebabkan awan-awan. Wa tanshaqqus sama'u bil ghamami. Surah apa dah? Surah Toha ke? Cuba tengok ayat 105. Surah Toha ayat 105. Oh bukan. Bukan. Itu pasal bumi kan. Surah Al-Furqan 25. Surah 25 ayat 25. Allah kata apa? Cuba baca. Wa yauma tashaqqaqu sama'u bil ghamam kan? Bil ghamami wa nuzzilatil malaikatu tanzila. Kan? Okey, cuba terjemah. Wa yauma, pada hari itu tashaqqaqus sama'. Ini dalam bentuk fi'il madhi, insyaqqat. Yang ini dalam bentuk fi'il mudhari'. Pada hari itu langit pecah.
Disebabkan apa? Bil ghamam. Ba ni dipanggil ba sababiyah. Langit itu pecah dengan sebab awan-awan. Kalau kita baca tafsir, dia kata Allah menurunkan awan dari atas langit dan menghempap langit, lalu langit pun pecah. Dan ketika itu, wanuzzila, para malaikat pun diturunkan secara tanzila, berkumpulan-kumpulan. Ada pendapat mengatakan langit pertama, malaikat di langit pertama diturunkan. Kemudian langit kedua, langit ketiga, sampai yang ketujuh. Jadi Allah boleh nak pecahkan langit tanpa bertembung antara bintang, tanpa awan, tapi Allah nak beritahu sebab dia. Allah Maha berkuasa nak pecahkan dengan apa saja sekalipun. Okey. Boleh? Jadi ayat pertama ni sudah cukup untuk bagi orang beriman untuk rasa gerun, rasa kehebatan Allah dan rasa suasana yang menakutkan yang sepatutnya mendorong untuk kita bersedia menghadapi suasana hari kiamat. Bersedia bukan dengan ketakutan, tapi dengan amal soleh. Kemudian Allah kata wa azinat, dan telah, azinat ni bukan izin, telah mendengar. Daripada uzun. Uzun ni mana alat untuk mendengar. Dan telah mendengar. Ataupun patuh. Mendengar, patuh. Rabbiha, kepada penciptanya. Wahuqat, dan huqat mana? Benarlah. Benarlah. Ataupun patutlah. Apa yang Allah nak beritahu ayat kedua? Apa yang Allah nak beritahu? Apabila langit telah terbelah dan langit itu mendengar, patuh kepada Tuhannya. Dan memang patut langit itu dengar dan patuh. Sebab langit itu makhluk dan yang perintah adalah penciptanya. Jadi apa yang Allah nak beritahu daripada ayat kedua? Jadi pengajarannya apa? Jadi Allah dah beritahu, ni kamu dengan langit mana lebih kuat? Jauh langit lebih kuat kan? 7 lapis tanpa tiang. Kamu ni kalau kena angin kuat sikit boleh rebah. Sepatutnya yang lawan Tuhan siapa? Yang kuat, yang gagah perkasa ni sepatutnya. Tapi yang lawan Tuhan terbalik pula. Mana? Yang lembek, yang kecil, yang banyak akal. Jadi Allah nak, dalam ayatnya juga Allah nak bagi tahu betapa bodohnya manusia. Sebab apa? Sekecil-kecil dia, selemah-lemah dia, tiba-tiba lawan Tuhan. Dan betapa hebatnya langit. Betapa kenanya langit akan Tuhannya. Walaupun dia kukuh, walaupun dia hebat, walaupun dia besar, tapi Allah kata apa? Sami'na wa ata'na. Walaupun langit tidak berakal. Dan sebenarnya Allah cerita kepada kita dalam Al-Quran, sebenarnya langit bumi ini, dengan cakap Allah, adakah masa dekat kiamat, ataupun sepanjang masa, bahkan daripada awal lagi. Allah cipta dia dengan cakap Tuhan. Kita balik pada ayat ni. Surah apa tadi? Surah Fussilat ayat yang ke-11. Bila Allah menuju ke langit, ketika itu langit dalam keadaan asap. Wa qala laha, maka Allah berkata kepada langit. Walil ardi, dan Allah berkata kepada bumi. I'tiya. Apa makna i'tiya? Ni kadang-kadang bergaduh ni baca bab tajwid kan. Orang kata baca salah berdosa, tapi dua-dua yang bergaduh tak faham makna. I'tiya. Apa makna dia? I'tiya makna daripada atas, datanglah kamu berdua. Allah perintah dengan siapa ni? Langit dan bumi. Mana Allah bercakap dengan langit dan bumi, dan langit dan bumi boleh faham. Allah kata apa? I'tiya, datang kamu berdua. Sama ada tau'an. Apa makna tau'an?
dalam keadaan sukarela, taat, ataupun karahan, ataupun dalam keadaan kamu terpaksa datang sini. Jadi kamu nak paksa diri kamu ke sukarela, kamu datang. Maka apa jawab langit dan bumi? Qalata. Telah berkatalah kedua-dua itu, langit dan bumi, ataina. Dia diberi pilihan, tau'an atau karhan. Tapi akhir dia pilih apa? Kami datang kepada engkau ta'iin, dalam keadaan kami taat. Ini bila ni? Bila ni? Kalau ikut ayat ni bila ni? Langit dan bumi dengar perintah Allah. Awal ciptaan. Yang ayat ni pula wa azinat li rabbiha. Bila langit dengar perintah Allah? Bila ni? Dia akhir ciptaan dia. Maknanya ni mula lahir. Yang ni di hujung kehidupan langit. Maksud apa tu? Langit ni daripada mula dia cipta sampai dia dihancurkan, dia sentiasa dengar dan taat pada Allah. Walaupun langit tu begitu kuat, begitu kukuh. Tapi itulah makhluk bila dia kena Allah, hebat macam mana dia tak kesombong. Tapi makhluk bila dia tak kena Allah, lemah macam mana, bodoh macam mana pun dia akan sombong. Dia akan lawan Tuhan. Jadi semua yang lawan Tuhan adalah orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang bodoh. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan. Mana-mana yang engkau perintah Allah, walaupun satu perintah, Allah gelarkan dia sayaqulu sufaha. Sayaqulu as-sufaha. Akan berkata orang-orang yang bodoh. Siapa ni? Orang Yahudi. Ramai orang puji orang Yahudi ni pandai, cerdik, bijak, menguasai dunia, tapi Allah gelar dia bodoh. Sufaha, orang-orang yang bodoh. Sebab apa ni? Sebab bila Allah tukar kiblat, Allah baru nak tukar je kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Mereka, Allah kata mereka kalau aku tukar, mereka akan cakap. Apa dia? Mereka akan pertikaikan. Kenapa kiblat ini ditukar daripada Palestin ke Mekah? Kenapa? Soalan kenapa tu menjadikan dia adalah orang yang bodoh. Menurunkan taraf. Kenapa? Sebab dia mempersoalkan arahan perintah pencipta dia. Okey? Jadi pengajaran untuk kita, jangan lawan perintah Allah. Sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Jangan lawan. Sama ada secara sukarela ataupun terpaksa. Sebab tu Allah kata dalam Quran, surah An-Nisa kan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhan engkau, mereka semua tidak beriman sehinggalah mereka menjadi engkau wahai Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim haraja. Dalam diri mereka tidak ada rasa tak puas hati dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Wa yusallimu taslima, dan mereka serah diri sepenuhnya kepada Allah dan Rasul. Itulah baru dikatakan benar-benar beriman. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa iza, dan apabila al-ardu, bumi, yang tadi langit. Bumi muddat. Apa makna muddat? Muddat daripada mad. Siapa yang belajar tajwid tahulah apa makna mad. Panjang kan? Panjang. Jadi kalau muddah makna dia dibentangkan. Dibentangkan. Bumi ni yang ini satu hal juga bergaduh. Bumi bulat ke lepir kan? Bumi bulat ke lepir. Ada kata lepir, ada kata bulat. Tapi kalau ikut ayat ni, ikut pendapat Syekh Shalih Utsaimin, ini antara dalil bumi itu bulat. Sebab apa? Allah kata apabila berlaku kiamat, bumi diratakan. Maknanya sebelum tu tak rata lah. Sebelum ni bulat macam ni. Muddat, apa makna muddat? Dia pergi sini. Pergi kemudian yang ni semua tak ada. Semua diratakan. Daripada bulat diratakan. Ini makna muddat. Dan apabila bumi diratakan.
Dan diratakan juga ditafsirkan dalam surah Taha ayat 105 tadi. Apa maksud diratakan? Macam mana? Sampai tahap mana diratakan? Apa Allah kata? Ya. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Qul yansifuha rabbi nasfa. Fa. Kemudian ayat lepas tu fayazaruha qa'an safsafa. Lepas tu la tara fiha iwajan wala amta. Kan? Okey. Orang kafir ni dia fikir pakai logik akal dia. Muhammad dah cerita pasal kiamat dan Nabi Muhammad cerita bila kiamat langit akan runtuh, gunung akan hancur kan. Jadi orang kafir ni tak masuk akal lah. Macam mana langit yang kuat, gunung yang kukuh tu boleh hancur, macam mana tak masuk akal. Lalu mereka bertanya, wa yas'alunaka, mereka bertanya engkau anil jibal, tentang gunung-gunung yang besar dan kukuh tu. Takkanlah boleh dihancurkan. Maka Allah kata pada Nabi, jawablah pada mereka. Faqul, bagi kepada mereka, yansifuha rabbi nasfa. Allah akan yansifu mana? Menghancurkan. Allah akan hancurkan gunung itu dengan sehancur-hancurnya. Bahkan dalam surah apa? Al-Qari'ah kan, yauma takunul jibalu kal ihnil manfush. Allah jadikan gunung tu bukan setakat hancur, tapi seperti bulu-bulu yang berterbangan. Kemudian fayazaruha qa'an safsafa. Dia terjemah apa tu? Ni. Asalnya bumi tak dibulatkan. Bila Allah muddat, dia rata. Tapi ada lagi pokok-pokok, gunung-gunung apa semua kan. Apa pula Allah buat? Allah kata, yang sifat Allah hancurkan. Kemudian Allah biarkan bumi itu qa'an safsafa. Licin. Apa mana licin? Kita kalau tanah hutan kan, kita sodok. Lepas sodok ada apa? Ada pokok-pokok yang tu. Jadi kalau nak betul-betul licin, kena angkat buang. Tapi Allah, bila hari kiamat, Allah hancurkan gunung, saki-baki gunung yang hancur tu, ada tak kat sini? Tak ada. Itu maksud. Allah tinggalkan licin. Pergi ke mana? Berterbangan. Kalau ikut logik lah, gunung bila dihancur, bersepah tak atas muka bumi ni? Bersepah tak? Yalah macam tsunami. Cuba tengok waktu tsunami kan. Apa berlaku? Sampah penuh. Yang daripada laut, semua melimpah kat bandar kan. Jadi nak buang tu pun ambil masa berbulan-bulan. Tapi Allah kata bila hari kiamat, gunung bukan setakat dihancurkan, tapi qa'an safa, ditinggalkan, dibiarkan licin, tak ada apa-apa pun. Pokok pun tak ada. Satu lagi, la tara fiha iwajan wala amta. Engkau tidak akan melihat pada hari itu iwajan pada. Iwajan bengkok dalam surah Al-Kahfi kan. Amta, dia macam ni. Bumi ni kalau kita pergi mana-mana, dia kadang-kadang tinggi rendah kan. Kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi kan. Kadang-kadang ada sungai, ada jambatan, kadang-kadang ada lembah dalam kan. Kita turun ke dalam. Jadi Allah kata, bila hari kiamat, bumi dimuddat, tidak ada, semua rata. Tinggi rendah ke, tinggi ke rendah ke, semua Allah buang. Semua rata. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kenapa Allah ratakan? Kenapa di pada mahsyar perlu Allah ratakan? Dia kalau tanah rendah kan, katalah saya duduk kat sini di pada mahsyar, kan? Yang duduk hujung nampak tu saya? Tak nampak. Saya pun tak nampak yang hujung kan? Jadi hikmahnya, bila Allah bercakap, semua nampak Tuhan. Dengan suara lah, peringkat awal kan.
dan Allah akan nampak semua sekali. Tak ada seorang pun yang tersembunyi. Kan? Kalau ada lubang ni, kita boleh masuk lubang kan? Tapi tak ada. Ataupun ada pokok ke, gunung ke, mungkin ada berlindung. Tak ada. Bila Allah bercakap, semua akan dengar dan Allah akan nampak semua sekali. Cuba bayangkan berapa luas ni. Berapa luas ni pada mahsyar. Ha? Dia berapa muatan dia ni? Daripada Adam sampai kiamat. Kemudian jin ada sekali tak? Ada sekali. Cuba bayangkan berapa luas ni. Sebab tu Allah ratakan semua supaya Allah bila bercakap semua dengar dan Allah akan nampak semua. Tak ada seorang pun yang terselindung. Semoga Allah selamatkan kita ketika di pada mahsyar dan juga di akhirat. Salah satu cara nak selamat daripada mahsyar, jadilah apa dia? Yang salah satu daripada 7 golongan. Jadilah pemimpin yang adil, jadilah orang yang sentiasa beribadat pada Allah daripada muda sampai ketua. Jadilah orang yang sentiasa hatinya bergantung di masjid. Lepas PKP je 5 waktu sentiasa solat di masjid berjemaah. Jadilah orang yang sentiasa berzikir pada Allah berseorangan kemudian menangis. Jadilah orang yang suka berinfak tapi sembunyikan infaknya. Jangan viral, jangan masuk Facebook. Jadilah orang yang dua orang yang berjumpa kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah, dan orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah walaupun diajak berzina. Jadi kalau dapat salah satu ni, insya-Allah kita selamat daripada mahsyar ni. Orang lain berdiri 50,000 tahun, 50,000 tahun berdiri dalam keadaan bogel, dan tidak berkasut, dan satu lagi tidak bersunat. Hufatan uratan ghurlan. Dalam keadaan bogel. Yang kedua, tidak berkasut, tidak berselipar. Yang ketiga, tidak berkhatan. Jadi bila Nabi cerita pada Aisyah, Aisyah bertanya, An-nisa'u war-rijalu ba'duhum ma'a ba'd. Lelaki dengan perempuan duduk sama-sama dalam keadaan bogel. Macam mana tu ya Rasulullah? Tak ada ke orang nak tengok yang kita pun nak tengok yang orang? Nabi jawab apa? Al-yawm asyaddu min zalik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hari itu asyaddu ni makna lebih dahsyat daripada kamu tengok orang bogel. Kalau kat dunia kamu tengok orang bogel terkejut kan? Tapi di akhirat orang bogel tak main dah. Sebab apa? Suasana hari kiamat sangat-sangat menakutkan. Seumpama orang tengah menunggu hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Macam mana kamu masih boleh melihat orang bogel? Allah sebut apa? Dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Allah kata hari itu semua pakat lari daripada saudaranya, daripada isterinya, daripada suaminya, daripada bapaknya, daripada anaknya. Semua pakat lari. Kenapa? Yauma idzin apa dia? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Allah kata, kenapa semua pakat lari daripada suami, daripada anak, daripada bapa pula lari daripada anak dia. Likullin, sebabnya Allah kata likullin mri'in, setiap orang minhum, daripada mereka itu semua, yauma izin, pada hari itu bagi mereka ada apa? Sya'nun. Sya'nun apa dia? Urusan apa? Yughnihi, yang urusan tu iaitu nak menunggu keputusan syurga neraka. Lepas tak titian sirat, urusan tu menjadikan mereka yughnihi. Apa makna yughnihi? Mencukupkannya daripada apa?
daripada tengok orang bogel, daripada berfikir masalah anak ke suami, cukup. Masalah diri dia, yughnihi, sudah cukup. Jadi kenapa Allah bangkitkan manusia dalam keadaan bogel? Pertama, Allah nak bagi tahu sebagaimana kamu lahir kat dunia tanpa memiliki apa-apa. Baju pun tak pakai, selipar pun tak pakai dan tidak bersunat. Begitulah Allah bangkit selepas ditiup sangkakala yang kedua, iaitu dibangkit daripada kubur, keadaan sama seperti kamu baru dilahirkan, tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, Allah nak bagi tahu bila daripada mahsyar tidak ada siapa yang boleh menolong kamu. Kalau kat dunia kamu ada masalah, boleh selesai dengan duit, boleh selesai dengan ahli keluarga, boleh selesai dengan syafaat, boleh selesai dengan apa-apa saja. Tapi di akhirat tidak ada duit, tidak ada kad kredit, pakaian pun tak ada, wallet pun tak ada, poket pun tak ada, selipar pun tak ada. Yang boleh selamatkan kita ialah iman dan amal kita. Okey. Kemudian bila bumi dibentangkan, jadi kita tak payah bergaduh lah bumi bulat ataupun lepek kan. Yang kita perlu bergaduh ialah selamat tak aku di waktu ini. Waktu bumi telah diratakan. Kemudian setelah bumi dibentangkan, diluaskan, apa berlaku? Wa alqat. Dan ia, iaitu bumi, alqat apa dia? Alqat mencampakkan. Ma fiha. Apa yang di dalamnya. Apa yang di dalamnya? Bila bumi daripada bulat dibentang, diluruskan, lepas tu bumi akan memuntahkan semua apa yang di dalamnya, iaitu semua mayat-mayat. Bahkan al-kunuz, emas, perak, bahan galian, semua bumi akan muntahkan. Sebab itulah mana-mana mayat, sama ada mati ditanam ke, mati terbakar ke, mati di laut ke, mati yang tak tahu mayat di mana, tapi bila hari kiamat, semua ada dalam bumi dan bumi akan muntahkan. Allah sebut dalam surah lain kan, bila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya, maka bumi akan memuntahkan apa yang dalamnya. Lalu manusia bertanya, apa dah jadi dengan bumi ni? Kenapa bumi muntahkan semua? Itu surah apa tu? Bukan. Surah Lazim, surah pendek. Pendek daripada Al-Qiyamah. Zalzalah. Surah Zalzalah. Iza zul ardu zilzalaha. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian wa qala al-insan ma laha. Kemudian yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Okey. Cuba kita tadabbur surah yang pendek ni. Iza zulzilat, apabila bumi digoncang. Dengan sekuat-kuatnya, apa berlaku lepas tu? Sama. Wa akhrajatil ardu, bumi pun akan mengeluarkan. Di sini alqat. Alqat ni campak. Akhrajat, mengeluarkan. Bumi akan mengeluarkan asqalaha. Apa makna asqal? Saqil, kalau saqil makna berat. Ada tak perkataan saqil yang kita pernah dengar dan pernah sebut? Ada? Yang belajar tajwid. Mak lazim kalimi musaqqal. Dia tak bunyi saqil lah. Tapi asal dia makna sama. Saqlun. Dalam surah apa ni? Surah Al-Muzammil. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kami akan campak ke atas engkau, wahai Muhammad, perkataan yang berat, iaitu Al-Quran. Quran ni berat, bukan ringan.
Kemudian dalam surah Insan juga ada perkataan saqila. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Ini surah Muzammil. Satu lagi surah Al-Insan. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tazaruna wara'ahum yawman saqila. Manusia ni suka mengabaikan hari yang berat. Hari berat mana ni? Ini hari kiamat ni. Hari ni sangat-sangat berat dan sangat sukar. Khususnya kepada orang yang tak beriman. Sebab tu ulama kata apa? Dalam Quran ada dua je yang disebut saqil. Ada dua kali disebut. Pertama, qaulan saqila, kata-kata yang berat, iaitu Al-Quran. Yang kedua, yauman saqila, hari yang berat. Jadi kata ulama, siapa nak lepas hari yang berat pada hari akhirat, dia kena bawa qaulan saqila. Siapa yang ada qaulan saqila dalam hidup dia, iaitu Al-Quran, dia baca walaupun berat, dia amal, dia sampaikan. InsyaAllah dia akan jumpa hari yauman bukan berat dah. Hari itu akan menjadi ringan kepadanya. Tapi kalau siapa hidup tidak berpandukan kepada qaulan saqilan, iaitu Al-Quran, dia akan jumpa hari yang saqilah, hari yang berat. Okey, jadi bumi akan memuntahkan apa yang membebankannya, apa yang memberatkannya pada manusia-manusia, khususnya orang yang tak beriman. Bumi sendiri ada perasaan, dia tak suka bila orang kafir mati dimasuk dalam bumi. Pertama, masa duduk atas bumi dah buat kerusakan. Kemudian mayat yang buat kerusakan masuk pula dalam bumi. Jadi bumi tak tahan. Sebab tu bila berlaku kiamat, terus bumi memuntahkan. Jadi bumi sangat benci kepada orang yang tidak beriman. Sama ada ketika hidup ataupun mati. Kemudian waqala al-insan, manusia bertanya, apa dah jadi dengan bumi? Malaha, kenapa bumi muntahkan semua sekali? Maka Allah kata, yauma idzin, hari itu tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan bercerita tentang cerita-cerita bumi. Apa dia cerita bumi? Jadi bumi ada cerita dia. Dia akan cerita. Apa cerita bumi tu? Apa saja yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Kita buat maksiat di mana, bila masa, berapa orang ada, bumi akan cerita. Dan sebaliknya, kalau kita buat amal soleh di atas bumi, bumi akan ceritakan. Kita solat di masjid sekian, kita bangun malam di rumah sekian, di tempat ni sekian, bilik sekian. Sebab tu kata ulama berdasarkan ayat ni, bila kita beribadat, perbanyakkan tempat ibadat. Sebab apa? Bumi akan menyaksikan. Hari ni kamu solat di bilik ni, besok kamu solat di bilik lain, lusa kamu solat malam di ruang tamu. Jadi semakin banyak tempat kita beribadat, semakin banyak saksi kita. Okey. Kemudian Allah kata apa? Watakhallat. Bumi akan memuntahkan semua. Kemudian watakhallat. Watakhallat apa mana? Dan ia kosongkan. Khalat mana? Kosongkan. Bumi setelah dia muntahkan semua mayat-mayat dalam bumi, termasuklah bahan-bahan galian semua, sampai tahap apa? Takhalat, kosong. Tak ada satu pun mayat yang tersangkut. Tak ada satu pun mayat yang terlepas. Semua dikosongkan. Tak tahulah berapa bilion mayat kan, tapi tak ada satu pun yang tersangkut ataupun tersembunyi. Wa takhalat, kosong. Kemudian Allah ulang lagi, wa azinat, dan ia telah mendengar dan patuh. Ini sebenarnya Allah bukan ulang ni, yang tadi bila langit terbelah dan langit itu dengar dan patuh. Yang ini pula bila bumi dibentangkan, diluaskan, dan bumi juga patuh pada perintah Allah. Jadi Allah nak bagi tahu langit dan bumi ni dua makhluk yang besar, yang kuat, yang kukuh, sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Maka kita yang lemah, yang kecil ni, yang umur pun tak panjang, janganlah sombong kepada Tuhan yang maha hebat.
dia telah mendengar dan patuh kepada penciptanya. Wa huqqat, dan benarlah. Benarlah makna benarlah bumi itu patuh kepada Tuhannya, ataupun memang patut, memang layak, memang berhak bumi taat kepada perintah Allah. Habis lah. Yalah, ayat selepas ni, wa azinat ni, disebut selepas bumi. Jadi Allah nak bagi tahu dua-dua sekali. Langit pun dengar dan patuh, bumi pun dengar dan patuh. Dia domain dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, ini ada domain ni, dia telah patuh. Dia tu adalah ganti nama. Kaedah bahasa Arab, domain tu kembali kepada yang paling dekat. Yang paling dekat apa? Langit ke bumi? Bumi. Kemudian langit dah ada kat sini. Wa azinat. Okey. Kemudian, yang Allah nak beritahu message daripada ayat ni 1 sampai 5 tu apa dia sebenar? Message-nya ialah ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Bila sebut manusia, insan ni mufrad, seorang. Tapi mufrad ni bermaksud ialah alif lam ni menunjukkan jenis. Wahai jenis manusia. Kalau kamu jenis manusia, dengar. Apa dia? Bila sebut manusia juga merangkumi mukmin dan kafir. Bukan mukmin saja, bukan kafir saja. Merangkumi semua sekali. Wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau kadihun. Kadihun. Apa makna kadihun? Daripada perkataan kadhun, makna ta'abun, wajahdun, wasa'yun. Ta'abun makna penat, jahdun bersungguh-sungguh, sa'yun makna usaha. Yang kita selalu kalau pergi umrah kan, antara rukun umrah dan haji ialah sa'i kan. Sa'i itu daripada perkataan sa'yu, makna bersungguh-sungguh. Jadi kadahun ni apa makna dia? Penat, letih, bersungguh-sungguh, berusaha. Jadi maksud ayat apa dia? Wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau adalah orang yang berusaha. Ataupun orang yang penat. Penat nak ke mana ni? Allah nak bagi tahu tanpa kira kedudukan manusia, miskin ke, kaya ke, rakyat ke, pemimpin ke, sultan ke, orang biasa ke, semua kadihun. Sebab selagi mana nama dia manusia, mesti ada kadihun. Tak ada seorang pun yang kata saya tak kadihun. Saya lahir-lahir senang je. Sebab saya keturunan raja. Tak betul. Raja pun kadang-kadang penat memikirkan masalah rakyat. Pemimpin lagi nak pecah kepala kan. Walaupun tak nampak macam buruh kasar. Tapi otak dia tu memikirkan masalah rakyat dan memikirkan nak ada pilihan raya ke tak ada. Menang ke kalah. Lagi kadihun. Jadi manusia kadihun. Kadihun makna penat. Tapi Allah nak betulkan. Semua orang penat. Yang ramai tak faham apa dia? Yang ramai tak faham ialah ila rabbika, menuju kepada Tuhan engkau. Ini yang ramai tak faham. Semua mengakui hidup adalah penat. Tapi tak ramai yang faham yang penat-penat tu sebenarnya dia sedang menuju kepada Tuhan. Cuba tanya orang kafir, kamu nak ke mana? Dia kata nak pergi kerja. Kadang-kadang orang Islam pun sama, nak ke mana? Melancong. Sebenarnya Allah kata, kamu melancong ke, kamu bekerja ke, sebenarnya kamu dalam proses menuju pada Tuhan kamu. Sebab tu kadang-kadang orang nak pergi melancong, naik kapal terbang, mati.
Kadang-kadang sampai ke airport tempat dia nak pergi, mati. Kadang-kadang nak pergi haji, sebelum buat haji mati. Sebab apa? Sebab proses kepenatan manusia sebenarnya nak menuju pada Tuhan. Cakaplah apa saja. Sebab tu Allah sebut dalam surah apa ni? Orang beriman, matlamat dia satu je. Bukan nak bekerja, kerja tu hanya sebagai alat sahaja. Tapi bukan matlamat. Bukan nak supaya anak dia berjaya, bukan nak berjalan ke mana-mana. Matlamat orang beriman satu je, iaitu Allah sebut dalam surah Maryam. Fafirru ilallah. Surah Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah. Apa makna firru? Surah Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah. Makna apa? Maka larilah kepada Allah. Ini orang beriman. Dia nampak bekerja, dia nampak cari rezeki. Sebenarnya dia dalam proses nak lari kepada Allah. Dan kadang-kadang itulah hikmah musibah. Bila kita leka, kita lupa pada Allah, lupa pada kehidupan akhirat, Allah bagi musibah supaya apa? Supaya kita betulkan hala tuju hidup kita, iaitu betul-betul lari menuju kepada Allah. Boleh? Kalau kita hidup kita halakan kepada Allah, lari kepada Allah, insya-Allah hidup kita selamat. Tapi kalau hidup kita hala kepada dunia, hala kepada keseronokan, kepuasan, hidup kita akan hancur. Cuba tengok bagaimana Nabi Ibrahim AS. Ibrahim AS. Surah As-Saffat. Cuba tengok ayat 99. Setelah dia berdakwah pada kaum dia, kepada bapa dia, dan akhirnya dia ditangkap, dia dicampak dalam api, tak ada seorang pun beriman. Tak ada seorang pun beriman. Dia juga berdebat dengan Namrus, raja ketika itu. Tapi seorang pun tak beriman. Maka apa dia ucap? Dia nak pergi ke Syam, daripada Iraq dia nak pergi ke Syam. Tapi apa ucapan dia? Ada ayat 99. Dia kata apa? Qala inni zahibun ila rabbi sayahdini. Ini kata-kata orang beriman. Dia kata apa? Tak apalah. Kalau kamu tak nak terima dakwah aku, kamu tak nak sembah Allah juga, nak sembah juga patung yang pekat, yang buta itu, maka kata Ibrahim, inni zahibun, sesungguhnya aku zahibun, orang yang pergi. Pergi ke mana ni? Ila Rabbi, kepada Tuhanku. Sebenarnya dia nak ke mana ni? Masa ni. Dia nak ke Syam. Daripada Iraq, setelah dakwah dia ditolak oleh masyarakat termasuk bapa dia, dia kata, okeylah aku nak pergi ke Syam. Tapi dia tak sebut pergi ke Syam. Dia kata apa? Ini matlamat hidup orang beriman. Fafirru ilallah. Kadihun ila rabbika. Biar jelas. Walaupun nampak berpindah tempat, tapi matlamat tetap sama. Pergi ke Syam ke, pergi ke Malaysia ke, pergi ke Mekah, sebenarnya kita sedang menambahkan langkah-langkah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita letak dalam kepala kita, sedang aku nak ke mana ni? Nak pergi pada Allah. Bila nak salat, nak ke mana? Nak pergi pada Allah. Bila nak pergi kerja, ke mana ni? Nak pergi pada Allah. InsyaAllah hidup kita selamat. Cuma mungkin orang kata kita tak berapa waras lah. Nak ke mana ni? Ila Rabbi. Hafal ayat ni. Inni zahibun ila Rabbi. Hafal lah. Kerja kat mana? Zahibun ila Rabbi. Tengok, Ibrahim yakin. Bila aku pergi pada Tuhan aku, apa Tuhan akan buat pada aku? Apa dia? Ya Allah. Bila aku pergi pada Tuhan, dia jamin selamat. Tuhan akan tunjuk mana yang salah, mana yang betul. Mana yang melencong, mana yang menuju kepada redha Allah. Saya hadir ini penting. Jadi sebab tu kata ulama, kalau kita belajar agama, belajar tadabbur Al-Quran, betul-betul nak cari hidayah, yakinlah Allah akan tunjuk. Allah dah janji dalam surah Al-Ankabut kan, ayat yang terakhir. Apa dia? Lanahdiyannahum subulana
wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul berjihad untuk mendapat redha kami, untuk mencari redha kami, Allah janji lanahdiyannahum subulana. Pasti sesungguhnya kami akan tunjuk pada mereka jalan hidayat. Hidayat ni, kata ulama, kalau kita betul-betul ikhlas nak, Allah akan bagi walaupun kita berada dalam hutan, walaupun kita berada di tengah-tengah padang pasir, walaupun kita berada di tengah-tengah masyarakat jahilah yang kufur kepada Allah. Kalau kita nak, Allah akan bagi. Tapi kalau hidayat, kadang-kadang kita cari tapi tak ikhlas. Walaupun hidayat dah sebelah kita, dia tak akan masuk. Walaupun kita dah berada dalam kelas tadabbur 5 tahun dah, dia tak akan masuk. Berapa ramai yang belajar kelas tadabbur tak berubah pun. Dan berapa ramai yang sekali dengar je, mengubah kehidupannya. Jin sekali dengar je, sebab ikhlas nak hidayat, mengubah kehidupan jin. Jadi semua bergantung pada setakat mana keikhlasan kita untuk mencari hidayat. Kalau sekadar nak penuh masa kosong sebab PKP, dia tak akan mengubah apa-apa. Jadi ikhlaskan diri anda sebagaimana Ibrahim. Nak ke mana-mana, jelaskan matlamat, iaitu zahibun ila rabbi. Okey? Kemudian Allah kata apa? Manusia penat. Saya bagi contoh kan, manusia penat. Contoh orang yang penat. Siapa? Siapa yang paling penat kat dunia? Yang paling penat kat dunia siapa? Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad lah. Sebab itulah bila mula turun wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal muzammil kan. Kata Khadijah, berehat dulu. Apa jawapan Nabi? Qad madha waktu rahah wan naum. Waktu rehat, waktu tidur telah berlalu. Wa qad hana waqtul masyaqqah wal jihad. Dan sekarang bermulalah waktu yang masyaqqah, kadihun. Waktu yang kena berjihad sepenuhnya. Dan sejak daripada turun ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir, ya mudaththir qum fa'anzir, Nabi tak pernah rehat, Nabi tak pernah tidur lebih daripada sepatutnya. Dan Allah kata apa? Wa iza faragta fansab. Apa makna ni? Apabila kamu selesai satu kerja, fansab apa makna? Fansab ni bukan makna amal saja. Dia daripada perkataan nasab. Nasab ni makna penat. Lepas kamu selesai satu kerja, berpenat pula buat kerja lain. Allah tak kata buat kerja lain. Tapi Allah kata berpenat. Makna buat kerja sampai penat. Bila? Setelah buat kerja. Sepatutnya Allah kata apa? Fa'iza faragta fastarih. Tidur, rehat. Wa iza faragta melancong kan? Ambil cuti. Tak. Wa iza faragta fansab. Ini makna kadihun. Kadihun diterjemah dalam ayat ini. Wa iza faragta fansab. Nabi tak pernah berehat, Nabi tak pernah bercuti bersama keluarga, tak ada. Dan contoh juga kadihun, apa dia? Contoh simple je, ketika Allah perintah Maryam menggoncang pokok kan? Penat tak goncang pokok? Penat tak goncang pokok? Satu, goncang pokok penat. Yang kedua, sebab dia perempuan. Yang ketiga, dia mengandung. Yang keempat, pokok tu besar ke, pokok kurma kuat. Dan dia sedang sarap Dan yang kelima, dia pertama kali mengandung. Sepatut pertama kali, jangan buat bagi orang lain semua buatkan. Tak ada pengalaman. Kenapa Allah suruh Maryam tengah-tengah sarap, wanita pula tu, dan pokok pula kuat, tiba-tiba Allah suruh goncang. Kenapa? Sebab semua manusia kadihun. Tak ada benda yang mudah. Walaupun dengan Maryam goncang tu tak memungkinkan buah kurma gugur. Tapi Allah nak kamu buat je. Yang gugur tu aku akan gugurkan. Itulah kehidupan. Jadi saya pun tak faham bila ada manusia berfikir nak berehat kan, nak bercuti. Sebenarnya Allah memang nak bagi kita cuti. Sebenarnya Allah memang nak bagi rehat. Tapi rehat dan cuti yang Allah nak bagi ialah rehat dan cuti yang tidak ada penat, yang tidak ada penghujung, yang tidak ada sakit, yang tidak ada tua, yang tidak ada sedih, tidak ada duka cita. Iaitu kekal selama-lamanya dalam syurga. Itu cuti yang Allah nak bagi. Tapi kita masih juga nak cuti yang kadang-kadang memenatkan.
kadang-kadang menyakitkan. Okey? Kemudian lepas tu apa dia? Famulaqih. Famulaqih kadahan ni engkau adalah orang yang berpenat kadahan sepenatnya. Famulaqih, lalu mulaqih, dia iaitu manusia akan menemuinya. Menemui siapa ni? Allah. Ini yang menakutkan. Jadi yang penghujungnya apa? Bukan setakat jumpa tu menuju pada Tuhan, tapi akan liqa, berjumpa Allah. Yang paling menakutkan ni, menuju sampai tahap kita jumpa Allah. Sebab apa? Sebab bila jumpa Allah, Allah tak akan jumpa kosong macam tu. Allah akan bentangkan amalan kita, kemudian Allah bagi balasan. Kalau baik ke syurga, kalau tak baik ke neraka. Sebab itulah bagi orang beriman, tengok orang beriman penat. Orang tak beriman pun penat. Orang kafir penat. Orang yang beramal soleh pun penat. Semua penat. Semua penat. Tak ada seorang yang tak penat. Bill Gates yang kaya gila pun penat. Dia tak ada lahir-lahir terus kaya kan. Tapi beza orang beriman dengan orang kafir yang sama-sama penat apa dia? Apa beza dia? Orang kafir penat. PKP ke COVID-19, semua orang, satu dunia kena. Bahkan negara orang kafir lagi teruk kematian. Lagi ramai kematian. Jadi sama-sama penat. Yang membezakan apa? Penat orang beriman dengan penat orang tak beriman. Apa yang membezakan? Akhirat saja. Penat orang beriman dapat pahala. Bahkan Nabi kata, kalau kamu sedih, kalau kamu risau, kalau kamu takut pun kafarah. Kalau kena duri sikit pun kafarah. Duri pun kafarah. Tersepak batu pun kafarah. Kalau kita sabar pula, pahala tanpa hisap. Kita termenung, macam mana nak cari duit, pun dapat pahala. Berfikir, risau. Tapi orang kafir, penat, letih, kadang-kadang bawa penyakit, satu pahala pun tak dapat. Bahkan Allah akan tuntut di akhirat besok. Sebab segala nikmat yang dia dapat kat dunia, dia tak beriman, dia tak bersyukur pada Allah. Satu lagi, dapat pahala. Yang kedua apa dia? Yang orang beriman, bila dia penat, bila dia letih, tapi dia tak rasa. Apa dia? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bila dia beribadah pada Allah, jiwa dia rasa tenang. Lagi dia berjihad, lagi banyak dia sedekah, jiwa dia lagi rasa tenang je. Jadi penat, tenang. Penat, bahagia. Itu belum jumpa Allah lagi, belum masuk syurga. Jadi beza. Jadi fahamlah, ambillah pengajaran. Kenapa kamu nak penat kat dunia, pahala tak dapat, hidup tak bahagia, dan di akhirat kekal dalam api selama-lamanya. Jadi kita di dua pilihan. Nak penat, dapat pahala, kafarah dosa, jiwa tenang, dan akhirnya masuk syurga kekal abadi. Satu lagi, dosa, kadang-kadang seronoklah sekejap kan, buka aurat, berzina, minum arak, tapi jiwa tak tenang, tak dapat pahala, kemudian di akhirat besok semua amalan sia-sia dan dicampak dalam neraka yang kekal abadi. Okey? Jadi cukup setakat ni, kita hafal ayat ni, dua ayat ni. Biar jelas matlamat kita. Kita nak hantar anak sekolah pun biar jelas. Biarlah anak kita kejar Tuhan. Biarlah anak kita cinta akhirat lebih daripada cinta dunia. Kalau letak anak kita di satu sekolah sistem yang menjadikan mereka cinta dunia, hidup mereka akan hancur walaupun mereka cemerlang dari segi akademik. Hidup mereka akan hancur kalau matlamatnya bukan ilallah. Jadi hafal ayat ni. Satu, surah Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Bila ada masalah, lari pada Allah. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah akhlak, masalah kemurungan. Fafirru ilallah. Sebab Allah boleh selesaikan semua masalah. Dan ambillah pengajaran Nabi Ibrahim. Walaupun dia nak pergi ke Syam, tapi matlamat dia bukan nak seronok di Syam. Tapi inni zahibun ila rabbi. Aku nak pergi cari Tuhan supaya Tuhan akan tunjukkan aku mana yang betul, mana yang membawa aku ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita berhenti setakat ayat yang ke-6.
Saya baca ada hadis nak hilangkan marah kena duduk, berdiri, wuduk, solat, baring, tidur. Kalau solat dan baring tidur tak praktikal waktu rasa marah. Kalau solat dan baring tidur, duduk bangun pun tak hilang juga marah. Baca auzubillah pun tak hilang. Macam mana ustaz? Anak-anak tengah tidak terkawal, seorang saja dewasa yang ada masa marah. Tak, betul. Ada hadis. Bila kita marah, daripada berdiri, duduk. Bila duduk, marah juga, baring. Dan ada juga hadis, bila kita marah, ambil wuduk. Sebab apa? Marah ni panas. Bila panas, dia kena sejukkan dengan air, iaitu dengan berwuduk. Tapi kita buat semua tu tak jadi. Sebab dia sebenarnya asasnya, nak hilangkan marah, asasnya bukan ambil wuduk. Asasnya ialah ilmu. Asasnya ialah ilmu. Sebab tu turun ayat pertama, Iqra. Dengan ilmu sahaja akan memandu kita kepada akhlak yang baik. Termasuklah tidak marah. Kalau kita tak ada ilmu tentang apa? Tentang sifat-sifat orang beriman, bagaimana orang dulu ujiannya lagi besar, kita tak ada maklumat tu. Tiba-tiba kita dengar. Kita dengar kalau nak hilang marah, duduk. Kita pun duduk, tak akan hilang. Sebab kita tak dipandukan oleh ilmu. Jadi yang ambil wuduk ke duduk itu sebenarnya antara cara untuk membantu hilangkan marah. Bukan perkara yang asas. Yang asas ialah ilmu. Jadi kalau kita dah faham, orang beriman kena tahan marah. Bila tahan marah, sifatnya ahli syurga. Allah kata, Al-kazimin al-ghaiza wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Allah kata berlombalah. Tengok ilmu Al-Quran. Allah kata Iqra, baca. Dengan kamu baca Quran, dengan kamu tadabbur, kamu akan hilang marah. Berlombalah kepada syurga, berlombalah kepada keampunan Allah. Jadi pertama nak hilangkan marah, bertobat dulu. Kalau kita penuh dengan dosa, kita tak akan hilang marah lah. Nak hilang marah ni, kita kena ada kekuatan. Dan kekuatan kita ialah bersih daripada dosa. Jadi Allah kata pertama, bersegera kepada keampunan Allah. Dosa buka aurat, dosa solat lambat, dosa suka buang masa, dosa mengumpat. Jadi benda-benda macam tu kena clear dulu. Kalau ambil wuduk tapi dosa penuh, dia tak akan hilangkan marah. Dosa buka aurat setiap hari, tapi bila marah dia duduk. Tak hilang marah. Okey, yang kedua, letakkan matlamat kita berlomba kepada syurga yang Nabi tawarkan seluas langit dan bumi. Aku marah dapat apa? Aku marah dapat apa? Tak dapat apa-apa. Sebuah rumah pun tak dapat. Sebiji kereta pun tak dapat. Kemudian Allah kata syurga seluas langit dan bumi dia sediakan untuk orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Siapa pula orang bertakwa yang layak dapat syurga ni? Siapa ni? Allah sebut pertama, allazina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Orang yang sentiasa infak harta dia ketika senang dan susah. Proses nak hilang marah ni. Kena bertaubat, kena letak matlamat kita adalah syurga bukan dunia. Kemudian sifat-sifat orang yang layak dapat syurga, pertama dia tidak kedekut. Suka infak. Ketika senang, dia bagi banyak. Ketika susah, dia bagi sikit. Dia tak pernah tak bagi. Yang kedua, sifat ahli syurga ialah al-kazimin al-ghaiza. Tahan marah. Tahan marah. Jadi kalau dia memang kedekut, tiba-tiba nak tahan marah, tak boleh. Sebab tu Allah kata, infak dulu. Kalau kamu pemurah, insya-Allah mudah nak tahan marah. Tapi kalau kamu memang kedekut, haji bakhil, memang susah nak tahan marah. Kemudian lepas tahan marah, Allah kata apa? Wal afina 'anin nas. Dan orang yang suka memaafkan orang. Lagi susah sebenarnya daripada tahan marah. Tahan marah mungkin ada orang boleh kontrol marah dia. Tapi nak maafkan orang, kesalahan orang pada kita lagi sukar. Sebab tu Allah sebut ni macam ikut tertib. Pertama, infak ketika senang dan susah. Kemudian yang kedua, lagi susah apa dia? Tahan marah. Kadang-kadang kita ada infak, orang maki kita, tahan marah. Dan lagi susah, apa dia? Nak maafkan kesalahan orang. Jadi kalau kita, kemudian, wallahu yuhibbul muhsinin. Di hujung Allah kata apa? Allah sangat cinta kepada orang yang
berbuat baik. Siapa yang berbuat baik ni? Yang boleh infak. Dia infak pada orang ramai, berbuat baik. Yang kedua, dia tahan marah. Sebenarnya bila dia marah, dia tak buat baik pada orang. Bila dia tahan marah, dia buat baik pada orang. Allah suka. Begitu juga dia maafkan orang. Bila dia maafkan orang, sebenarnya dia adalah muhsinin. Sebab dia telah berbuat baik pada orang dengan memaafkan kesalahan orang. Jadi kalau kita faham ayat ni, akan membantu kita untuk tahan marah. Sebab tu saya nak sebut satu kisah Khalifah Harun al-Rashid lah. Ada seorang pembantu dia bawa bekas makanan yang panas. Tiba-tiba jatuh, pecah dan makanan yang panas merecik kat kaki dia. Dia dah marah dah. Sebab kerja tak berhati-hati kan, sampai kena kakinya. Bila dia marah, pembantu ni baca ayat yang saya baca tadi, surah Ali Imran. Ayat 133 kan. Pembantu rumah ni ataupun hamba, dia baca ayat tu kepada khalifah yang sedang marah. Apa dah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Kemudian uiddat lil muttaqin. Bila dia dengar, dia faham. Allah suruh bertaubat. Allah suruh berlomba untuk dapat syurga seluas langit dan bumi. Dan semua dia sediakan untuk bertakwa. Siapa orang bertakwa? Pertama, suka infak ketika senang dan susah. Yang kedua, tahan marah. Bila sebut dia tahan marah, ciri-ciri orang bertakwa, terus dia tahan marah. Sebab apa? Kenapa aku nak marah ni? Kalau aku marah, terlepas syurga yang seluas langit dan bumi. Tengok ayat membantu merawat penyakit orang yang tahan marah. Ayat Quran. Bila dengar, bila faham, terus, ya Allah, Allah nak tawarkan syurga. Kenapa aku nak lepaskan geram? Kenapa aku nak marah? Syurga terlepas dan hati pun tak bahagia, tak tenang. Kemudian pembantu tu baca lagi. Wal'afina anin nas. Dan ahli syurga, orang bertakwa juga ialah suka memaafkan orang. Kemudian Harun al-Rashid, dia kata pada pembantu ni, aku merdekakan engkau. Daripada dia buat salah, terus dimerdekakan sebab dia hamba. Sebab apa Harun al-Rashid merdekakan? Bukan setakat tak marah, tapi merdekakan. Sebab Allah suka orang yang memaafkan orang, dan orang yang memaafkan orang adalah ciri-ciri ahli syurga. Jadi dengan senang je, masa tu juga dia kawal marah dan dia maafkan orang tu. Sebab apa? Nampak ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang dapat tahan marah. Jadi saya nak ulang sekali lagi, yang paling penting nak tahan marah bukan setakat ambil wuduk. Yang paling asas ialah faham Al-Quran. Bila Quran sentiasa ada dalam kepala kita, bila ada masalah je, kita ingat pada ayat, ayat memandu kita. Dan kita akan jadi tenang dan akan boleh kawal marah kita. Wallahu alam. Apa beza zuhud dan jihad? Zuhud ialah tidak cintakan dunia. Senang, zuhud ni tidak cintakan dunia. Bukan tolak dunia. Ramai orang salah faham, dia kata zuhud ialah tolak dunia. Pakai baju buruk, pakai baju koyak, duduk rumah flat, pakai kereta kancil yang tak ada pintu kan. Itu bukan zuhud, itu kedekut. Zuhud ni, dia ada dunia, tapi dia tak cintakan dunia. Dunia hanya kat tangan dia je. Bila-bila masa orang perlukan, dia boleh bagi tanpa berfikir dua kali. Kadang-kadang dia bagi 10,000, kadang-kadang dia bagi 100,000. Itu makna zuhud. Tapi hidup dia sederhana. Bukan pakai baju koyak, rumah kecil, tak. Rumah dia okey. Kereta pun ada juga kereta yang mahal. Tapi dunia ni dalam tangan dia. Itu makna zuhud. Adapun jihad. Jihad bersungguh-sungguh melawan. Bersungguh-sungguh melawan nafsu. Melawan syaitan. Melawan orang kafir. Untuk menegakkan kebenaran. Wallahu a'lam. Sekarang isu solat jarak. Adakah dibolehkan ataupun sekarang hanya perlu solat di rumah dan tak wajib solat di masjid? Ya, dah setahun dah solat jarak ni. Soalan ni tak patut ditanya ni. Dah setahun dah. Senang je. Siapa nak solat jarak, silakan. Siapa rasa tak yakin, solat di rumah. Sebab yang Allah nilai pada qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah bagi nilai kejayaan kepada siapa? Bukan yang solat jarak ke, yang solat tak jarak, tak. Yang Allah bagi nilai kepada mukmin yang berjaya ialah yang solatnya khusyuk.
kalau kita solat kat rumah dan tak solat di masjid disebabkan jarak, dan solat kita khusyuk, alhamdulillah. InsyaAllah kita termasuk mukmin yang berjaya. Tapi kalau kita solat jarak di masjid, kita khusyuk, mungkin insyaAllah kita juga termasuk orang yang mukmin yang berjaya. Jadi nilai dia fokus pada khusyuk tu. Kenapa kita nak bergaduh pasal jarak kan? Orang tak bagi rapatkan sah. Sudahlah, bukan pilihan kita. Kalau dia salah buat ijtihad, dia salah buat arahan, dia yang berdosa. Kita tak berdosa. Itu dosa dia. Dosa kita beda. Kadang-kadang solat jarak, tapi kita solat kat rumah, alasannya tak nak solat jarak. Tapi solat kat rumah pun tak khusyuk juga. Solat kat rumah pun lewat juga. Solat kat rumah pun asyik baca 3 kul juga. Tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Jadi, bila kita solat tak khusyuk, jangan salahkan solat jarak. Wallahu a'lam. Afifah baca kelas tadabbur setiap hari Isnin, mula daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, setiap hari pukul 10.30 pagi. Saya ulang, kelas tadabbur setiap hari Isnin sampai hari Jumaat, setiap Isnin sampai Jumaat pukul 10.30 pagi. Kemudian hari Rabu satu kelas malam, hari Rabu pukul 9.10. Setiap Rabu malam 9.10. Kemudian hari Sabtu kita ada kelas minggu kedua dan keempat pukul 10.30 pagi. Kawan-kawan boleh post balik jadual lah, jadual yang terkini. Buka Facebook Ghulam, ada jadual kat situ. Okey. Masa Allah cipta manusia, neraka dah dicipta ke belum? Itu saya tak pasti tapi sekarang neraka dah ada. Syurga pun dah ada. Mana dulu Allah cipta, wallahu alam. Wallahu alam. Mohon tunjuk whiteboard. Apa tu? Dia nak tulis apa? Nak capture. Ada terbaca seseorang tak bogel daripada mahsyar. Contoh Nabi. Tak, semua bogel. Cuma yang pertama akan dipakai pakaian ialah Nabi Ibrahim. Saya rasa yang tak bogel yang bercakap tu lah. Tak ada dalil lah. Bagaimana seorang wanita boleh dapat kelebihan perbanyak tempat sujud apabila dia mahu amalkan hadis Nabi yang menyatakan tempat salat terbaik bagi wanita ialah di satu ruang. Itu khas untuk wanita. Itu khas untuk wanita. Jadi kalau Nabi kata wanita salat terbaik ialah di satu tempat khas, maka yang terbaik bagi wanita satu tempat dan tak berpindah. Tapi bagi lelaki, sebab Nabi kata lelaki afdal di rumah, di masjid, salat fardu. Salat sunat pula Nabi kata yang afdal bagi lelaki di rumah, dan Nabi tak sebut secara khusus di rumah tu di mana. Jadi boleh pelbagaikan. Dan bagi saya lah, wanita tempat khas dalam bilik dia pun boleh pindah-pindah. Satu minggu tempat khas di sini, minggu depan tempat khasnya di sini. Tak ada masalah. Ustaz, jadi Allahumma ajirni minan nar tak sahih. Okey. Doa Allahumma ajirni minan nar 7 kali tidak sahih, dhaif. Tapi kata ulama boleh baca sebab dia semata-mata doa. Boleh kita nak baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh, kemudian 7 kali lepas maghrib, tak salah walaupun dia hadis dhaif sebab dia semata-mata doa. Kita digalakkan baca apa-apa saja doa yang baik. Apatah lagi doa minta berlindung daripada neraka sangat-sangat dituntut. Wallahu alam. Saya masih tidak faham bila pergi kerja berlarilah kepada Allah. Tak faham? Tak payahlah cerita pada orang. Tak payah cerita pada orang nak ke mana ni? Nak pergi lari kepada Allah. Nanti orang kata kita ada masalah kan? Tak, niat dalam hati kita, azam kita, aku pergi kerja ni sebenar sebab nak cari redha Allah. Jadi aku kena pastikan, mula daripada pakai baju, mesti baju yang Allah redha. Pakai yang menutup aurat. Bukan kerana supaya orang tengok. Kemudian naik kereta, keluar rumah, baca doa supaya Allah redha. Sebab aku nak menuju kepada Allah sebenar. Aku boleh mati bila-bila masa. Mungkin dalam kereta, mungkin dalam perjalanan, mungkin masa tengah bekerja, mungkin masa perjalanan balik.
Jadi itu maksud aku sedang menuju pada Allah. Bila-bila masa aku akan jumpa Allah. Jadi bila kita letak, kita sedang menuju kepada Allah, bila-bila masa kita boleh mati, maka kita akan sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian dengan kita elakkan daripada buat maksiat dan kita pastikan yang kita buat semua yang Allah redha. Jadi tak perlu cerita pada orang. Tanam dalam hati kita saja. Wallahu a'lam. Sekarang kena apa tu? PDPR. Sambil kerja from home, sambil mengajar. Kadang-kadang niat mengajar sekadar nak siapkan kerja rumah cikgu. Macam mana nak tenangkan diri, ingatkan diri supaya ajak anak-anak ini untuk kenal Allah. Apa maksud soalan tu? Masalah mak ayah ni, sekarang kan PDPR. PDPR apa dia? Ni dia belajar, budak belajar online. Ah. Jadi mak ayah kena bantu lah. Kerja rumah apa yang cikgu bagi tahu homework tu. Supaya budak-budak tu faham. Jadi stres lah kan. Anak apa 5 orang kena. Ni dia kalau nak keluar daripada masalah ti, dia kena keluar daripada sistem tu lah. Selagi mana kita duduk dalam sistem tu, kita tak boleh keluar. Dan kita akan banyak habiskan masa. Sistem tu nak lahirkan apa? Pelajar yang cerdik, pelajar yang cemerlang dalam akademik. Bukan dalam bidang agama. Jadi kita bila pilih sistem tu, kita terperangkap, kita tak boleh nak keluar. Macam mana kita nak ajar anak-anak kita yang Allah redha, sedangkan sistem tu tidak ada pun silibus yang ke arah itu. Jadi nak tak nak kita ialah tak ada pilihan. Sama ada kita keluar daripada sistem tu, kita ajar anak kita ikut manhaj yang Allah sebut dalam Quran dan sunnah Nabi. Adapun akademik tu kita cari sendiri. Itu langkah yang terbaiklah, kita keluar. Dan saya rasa dah ramai ibu-ibu sekarang yang buat homeschool kat rumah kepada anak-anak. Mereka ajar sendiri berdasarkan silibus daripada Quran dan hadis. Jadi mereka bebas dan mereka boleh pastikan yang mereka ajar, yang anak-anak belajar, semua yang Allah redha. Semua yang daripada sunnah Nabi SAW. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau kita masih tak yakin nak keluar, masih rasa macam, kalau keluar ni macam gelak je masa depan, kita ubahlah, tampallah sikit-sikit. Tampal sikit-sikit sambil-sambil kita mengajar tu, kita ajar juga masuk unsur-unsur agama kan. Lepas habis subjek yang daripada sekolah tu, kita ajar pula lepas maghrib ke, malam ke, lepas isya ke, ataupun lepas subuh sekejap, kita duduk sekejap dengan anak-anak, bagi dulu tadabbur 4-5 ayat. Kemudian ajar pula doa-doa daripada Nabi, sunnah-sunnah Nabi, satu hari sunnah Nabi. Paling-paling kurang dapatlah merawat masalah anak kita yang hanya fokus pada akademik. Hanya nak mendapat kecemerlangan di dunia. Paling-paling kuranglah dapat kita seimbangkan. Tapi dia tak dapat memenuhi kehendak Al-Quran yang sebenarlah. Wallahu a'lam. Apa ni? Dah. Benarkah bumi akan berbicara dengan roh orang yang sedang hendak? Tak ada dalil. Bumi tak akan bercakap dengan jenazah yang akan dikebumikan. Itu tak ada dalil. Itu ustaz yang cakap tu. Nabi tak pernah cakap pun. Wallahu a'lam. Salam, apa zikir dan doa kita perlu baca setelah solat qabliyah? Tak ada zikir. Dia zikir yang ada ialah hanya zikir selepas solat fardu 5 waktu. Adapun selepas solat ba'diyah dan qabliyah, Nabi tak pernah ajar. Maknanya benda tu tak ada. Lepas salam terus bangun. Cukup dengan zikir lepas solat. Sebab tujuan solat sunat ni ialah nak menampung solat fardu. Tujuan solat sunat salah satunya ialah nak menampung kekurangan yang ada dalam solat fardu. Jadi bila habis solat, habis cerita. Tak payah zikir sebab zikir dah ada selepas solat fardu. Zikir lepas solat fardu pun juga menampung kekurangan dalam solat fardu. Solat sunat pun fungsi dia sama dengan zikir, iaitu menampal kekurangan solat fardu. Jadi tak ada zikir lepas solat sunat, ba'diyah ataupun qabliyah. Macam mana nak melihat nasihat manusia yang masih melakukan sembah mahram? Dia cara yang paling berkesan. Sebab itulah Nabi dengan kerusakan masyarakat jahiliah di Mekah menyembah berhala sebanyak 360 lagi rosak.
Nak banding dengan sumber mahram ni tak ada apalah. Kalau nak banding apa yang berlaku zaman Nabi. Penzinaan, pelacuran berlaku secara terbuka. Rasuah, penindasan, ambil hak orang, zalim dan sebagainya berlaku secara terbuka dan terang-terang. Bunuh anak hidup-hidup kan? Berlaku secara terang-terang dan terbuka dan diredai. Tapi semua tu Nabi rawat dengan apa? Dengan Al-Quran. Nabi rawat dengan Al-Quran. Nabi tak bagi benda lain. Sebab tu Allah pastikan Nabi ni tidak dapat maklumat daripada lain. Tidak daripada kitab-kitab dahulu, daripada falsafah orang kafir. Allah nak Nabi masuk Quran saja dalam dadanya sebab Allah tahu dengan Quran sahaja Nabi dapat rawat semua penyakit masalah manusia. Semua penyakit ada pada orang musyrikin Mekah. Sebab tu orang kata kerusakan masyarakat Mekah ni adalah yang paling teruk. Sebab tu dia perlukan seorang Nabi yang paling hebat. Dan Nabi berjaya merawat semua penyakit yang ada kepada masyarakat musyrikin Mekah. Sembah mahram tu sebenarnya kecil je. Sembah mahram tu kecil. Jadi jawapannya, bagaimana nak menasihat orang yang melakukan sembah mahram. Dan apa-apa saja masalah. Caranya tidak lain. Tidak bukan, ialah dengan Al-Quran. Ajak mereka masuk kelas Al-Quran. Bagi link tadabbur Al-Quran. Hantar video-video pasal Al-Quran. Dengan Quran saja akan mengetuk hati manusia. Manusia ni cakaplah 1000 patah pun, cakaplah 10 jam pun, dia tak akan mengubah apa-apa. Sebab kata-kata manusia, mungkin berubah sekejap, mungkin menangis sekejap, tapi lepas tu tak mengubah apa-apa. Quran saja yang Allah turunkan demi untuk merawat semua penyakit manusia, semua masalah akhlak. Satu saja rawatannya iaitu Al-Quran. Jadi nak tak nak, ajarlah mereka Al-Quran. Sama ada kita ajar, ataupun bagi panduan supaya dia belajar pada orang lain, bagi link ke, bagi ceramah ke, bagi video, insya-Allah. Semoga Allah buka pintu hatinya. Betulkah Iblis itu suatu ketika pernah jadi ketua para malaikat? Saya dengar cerita tapi tak ada dalil lah. Tak ada dalil. Sebab ketua pada malaikat ialah Jibril lah. Ketua kepada malaikat adalah Jibril. Ketua pada manusia Muhammad. Ketua kepada syaitan adalah Iblis. Wallahu alam. Ada seorang tak suka dengan seseorang. Dia apa? Threaten apa dia? Hendak menggunakan roh untuk tujuan apa pun saya tak tahu. Apa maksudnya? Tak ada, ilmu hitam tak ada. Ilmu hitam ni ilmu sihir lah. Ilmu sihir ni wajib haram kita belajar dan haram kita mengajar. Bahkan kalau ikut surah Al-Baqarah ayat 102, belajar ilmu sihir boleh menjadi kafir. Begitu juga mengajar ilmu sihir, hukumnya adalah kafir. Wallahu alam. Nak infak ada limit duit, ada cara lain untuk infak. Contoh infak bakat diri. Infak beza dengan sedekah. Infak ni hanya pada harta sahaja. Yunfiquna amwalahum. Tapi kalau sedekah umum, sedekah boleh tanpa duit, sedekah dengan senyum, sedekah dengan masa, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan bakat kita, sedekah dengan pengalaman kita, sedekah dengan kereta kita, macam-macam. Jadi kalau nak sedekah, nak dengan bakat tu, dia tak bagi infak, dia bagi sedekah. Wallahu alam. Cara untuk menghilangkan marah ialah ilmu. Okey. Dah cukup lah. Apa tu? Ada pihak mahukan masjid surau dibuka untuk solat Jumaat kerana yakin wabak penyakit tidak akan masuk ke dalam masjid surau kerana dipelihara Allah. Apa ijtihad daripada ustaz? Tak, sekarang arahan tutup masjid ke ataupun solat jarak itu daripada kerajaan. Kita bagi pandangan hebat macam mana, betul macam mana pun, kita tak ada kuasa. Kadang-kadang kita bercakap ni biarlah logik kan. Kita kalau bercakap kosong, tak ada kuasa, tak boleh buat apa. Jadi bagi saya, siapa yang tak setuju solat jarak, solat kat rumah. Memang ada ulama kata, ada setengah ulama kata solat jarak tak sah. Sebab tak rapat sah kan. Solat kat rumah lah. Dan kita solat kat rumah tak berdosa pun sebab bukan pilihan kita. Bukan pilihan kita. Macam orang solat dalam peperangan. Kadang-kadang solat sambil berjalan, kadang-kadang solat sambil naik kenderaan, naik kuda.
Sah tak solat tu? Sah. Sebab apa? Sebab memang tak ada pilihan. Jadi kita sekarang, dalam konteks kita sekarang, kita solat di rumah sebab tak ada pilihan. Kalau pergi masjid, tak sempurna solat kita. Solat di rumah. Jadi bagi saya, kenapa kita nak pening-pening dengan SOP ni? Yang peliknya, masa belum ada COVID-19, masa tidak ada SOP, bebas pergi ke masjid. Ramai orang tak pergi, tak ada siapa bising pun. Yang tak pergi masjid, dalam keadaan boleh pergi, lagi ramai daripada yang tak boleh pergi sebab SOP. Tapi yang peliknya, yang tak boleh pergi masa SOP ni, bising satu dunia. Tak habis-habis bising. Sebenarnya, dia tak pergi tu ada sebab, ada alasan. Tapi yang sebelum PKP, sebelum COVID-19, bebas nak pergi masjid. 90% tak pergi masjid yang Nabi bagi ancaman. Kalau Nabi ada, Nabi bakar rumah. Tak ada siapa ustaz bising. Tak ada siapa ustaz bagi pandangan pada kerajaan. Paksakan orang pergi masjid. Sebab boleh pergi. Tapi tak ada siapa bising pula. Yang tu sebenarnya lagi bahaya tu. Boleh pergi tapi tak pergi. Sekarang tak boleh pergi dan tak pergi. Okeylah. Jadi saya pun tak faham lah setengah ustaz ni. Kenapa kecoh sekarang? Kenapa tak kecoh 20 tahun orang tak pergi masjid walaupun tak ada SOP? Wallahualam. Apa ciri-ciri kawan yang boleh jadikan sahabat baik? Yang boleh tahan marah? Yang sentiasa menunjuk pada kita keburukan kita, kesilapan kita, dan bila kita tegur dia, dia boleh terima. Jadi kawan yang paling utama, yang paling baik ialah bila dia sentiasa menunjukkan kelemahan kita, kesilapan kita. Sebab Nabi kata, seseorang saudara kita adalah seumpama cermin. Bila dia selalu menegur kita dengan ikhlas, dengan berhikmah, bersyukurlah, ini kawan yang baik. Bila susah, dia bersama kita. Bila senang pun, dia bersama kita. Wallahualam. Okey, cukup lah. Kita sambung. Kelas besok insya-Allah pukul 10.30. Assalamualaikum. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.